Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk sesi yang pertama bagi kita punya kuliah. Dan untuk kuliah pertama ni kita akan membincangkan berkenaan dengan topik timber structure lah ataupun timber building. Dan seperti mana yang sudah saya maklumkan sebelum ini, topik timber ni saya akan pecahkan kepada dua bahagian lah. Okey. Bahagian pertama dia akan merujuk kepada bahagian pertama akan merujuk kepada reka bentuk ataupun kaedah pembinaan bangunan timber, okey, yang diamalkan ataupun yang diaplikasi di negara barat. Manakala untuk bahagian kedua, okey, kita akan fokus kepada aplikasi ataupun method construction yang digunakan pakai untuk bangunan timber ni yang digunakan pakai di lokal lah. Okey, lokal tempatan. Dan fokus saya untuk yang lokal ni, okey, kita akan fokus kepada rumah Melayu tradisional lah. Sebab antara sebab yang utama ialah kerana kita nak melihat, kita nak melihat the actual ataupun yang yalah bagaimanakah orang kita ni, okey, membina rumah daripada timber yang paling yang original. Okey, kaedah yang original lah. So tak lain tak bukanlah, okey, untuk tujuan yang demikian kita harus melihat kepada rumah tradisional lah, sebab kat situlah kita nampak the originality dia ataupun kaedah asalnya macam itulah yang digunakan pakai. Okey. Baik, dan untuk kali ini kita akan fokus kepada timber building, okey, yang apply lah, okey, di kebanyakan negara-negara barat lah. Okey, baik, next okey, next. Baik, seperti mana taklimat saya yang awal-awal tempoh hari saya ada mengatakan bahawasanya kalau kami ingat pembinaan pembinaan bangunan timber ni, okey, saya contohin sini lah saya contohin sikit. Timber building ni terpecah pada dua okey. Satu western punya style, senang cerita. Okay, and then satu lagi local punya method, local style lah. Dan kalau kamu ingat dalam saya punya taklimat yang awal tempoh hari, di mana untuk western ni, okey, untuk western punya method dia akan banyak melibatkan load bearing. Okey, dia akan banyak melibatkan load bearing, manakala untuk local, okey, dia akan banyak melibatkan non load bearing. Okey, dia berlawanan antara keduanya. Okey, jadi western ni banyak melibatkan load bearing, and then local ni dia banyak melibatkan non load bearing. Load bearing apa? Load bearing wall. Okey. Dan yang inilah yang saya minta kamu untuk buat revision kamu sendirilah. Okey. Buat kamu punya revision kamu. Apa itu yang dimaksudkan dengan load bearing wall atau yang dimaksudkan dengan non load bearing wall. Okey. Dia load bearing wall dengan non load bearing wall ni dia basically dia bukan semata-mata hanya melibatkan bricks and concrete dan sebagainya. Itu sebahagiannya saja. Tapi dia lebih kepada situasi Dia lebih kepada situasi. Yang mana situasi yang macam ini akan mengakibatkan dinding tersebut termasuk dalam kategori load bearing wall. Kalau situasi macam ini akan mengakibatkan dinding tersebut termasuk dalam kategori non load bearing wall. Okey, yang itu kamu kena make your own revision. Kemudian yang advantage ni juga, okey, yang advantage ni saya rasa pun saya dah explain sepintas lalu dalam taklimat yang lepas ataupun our first punya pertemuan tempoh hari. Cuma kat sini apa yang cuba nak dihadirkan di sini ialah di mana kayu ni memang kayu ni satu material yang mahal, okey, agak mahal sekarang ni. Jadi apakah cara yang boleh digunakan pakai untuk mengurangkan ataupun untuk merendahkan harga construction bagi sebuah bangunan kayu? Pertama ialah secara prefabrication. Okey,
prefabrication. Dan kalau kau ingat, prefabrication ni bermaksud juga pasang siap lah. Okey, apa tu precast pun boleh juga. Tapi biasanya kalau kita cakap precast ni, dia lebih refer kepada konkrit, RC maksud saya. Okey, and then kalau macam benda-benda lain selain daripada RC, kita panggil prefab. Tapi benda yang sama juga pasang siap. Maksudnya komponen-komponen, ataupun elemen-elemen bangunan tersebut disiapkan ataupun dipasang siap, ataupun disiapkan terlebih dahulu, dikilang, and then bila sampai ke site cuma di-assemble sahaja. Okay, so sangat-sangat mengurangkan ataupun sangat-sangat menjimatkan masa lah. Jadi pertama dia pakai prefab. Okay, pertama. Dan yang kedua kalau kami ingat dia punya satu lagi cara bagaimana kita boleh merendahkan dia punya kos peminat itu ialah dengan large scale punya projek lah. Large scale. Okay, large scale punya projek. Jadi macam dia saya bagi contoh tempoh hari, saya bagi contoh beli barang kat Maidin kan. Ada pasaran yang beli yang jual barang secara pukal ni, contohnya macam dia beri berus gigi. Okey. Biasanya sebatang berus gigi ni harga dia lebih kurang dalam RM3-4 lah. Itu paling murah lah ya. Baik, tapi bila katalah kita beli amount yang banyak, beli sedozen katakan. Okey, kita beli 12 batang ataupun 10 batang katakan. So harga dia mungkin tak cecah RM2 pun untuk sebatang kalau kita beli dalam jumlah yang banyak. So konsep yang sama juga di-apply di sini je lah. Okay. Baik. Jadi satu lagi advantages untuk timber ni ialah pertama dia kata apa? Kat sini mana dia? Mana ni? Ni keyword dia. Light. Dia sangat-sangat ringan. Okay, dia sangat-sangat ringan. Sebab bila dia ringan, apa cerita dia? Bila dia ringan, dia punya kesan ialah easy to handle. Senang kita nak kerjakan dia. Jadi kita boleh angkat dia, kita boleh transport dia, kita boleh transfer dia, kita boleh potong dia, kita boleh sambung dia dan apa-apa sajalah. Okey, yang benda ni yang kita nak. Jadi dia memudahkan bila dia sangat-sangat memudahkan. Bila benda tu memudahkan, apa dia? Dia memberi perkhidmatan. Okey, dia menjimatkan masa lah. Saving in construction time. So sama macam yang saya cakap tempoh hari, dalam construction, time is money. Really time is money. Okay. Anda kata kalau kamu berjaya siapkan sebuah projek tersebut, okay, awal daripada tempoh yang ditetapkan, so kamu jimatlah ataupun dalam kata lain, kamu mendapat keuntungan lah. Okay. Jadi kalau kamu drag masa, okay, melepasi masa yang ditetapkan, okay, kamu kena siapkan projek tersebut. Okay, sebab kamu terikat dengan kontrak. Dan segala kelewatan dan juga kos-kos yang disebabkan oleh kelewatan tersebut, kamu kena tanggung sendiri. Okay, so hari demi hari kamu rugi sedikit demi sedikit. Okay, last sekali kamu rugi dengan banyak lah. Okay, baik. Jadi itu cerita dia. Okay, dia sangat menjimatkan masa. Dan okay, satu lagi apa lagi ya? Satu lagi sifat dia tu sendiri. Okay, high strength to weight ratio. High strength to weight ratio. Jadi macam saya bagi contoh tempoh hari, contoh kita ambil satu tiang. Okay, tiang yang ukuran dia yang sama. Okay, ukuran yang sama lah. Okay, daripada timber, daripada steel, daripada RC. Okay, jadi walaupun tiang dia ukuran yang sama, ketinggian yang sama, dia punya size yang sama, tapi for sure lah, tiang kayu disebut lebih ringan compare dengan steel dan juga RC itu tadi. Walaupun hakikatnya, walaupun kayu kita sendiri tak larat nak angkat, tak mampu nak angkat Okay, tapi kita boleh faham, kita boleh tahu, okay, sememangnya timber tu lebih ringan. Dan dahlah dia ringan, dia mempunyai kekuatan yang hampir-hampir sama. Saya tak kata dia sama, okay, saya boleh katakan dia hampir-hampir sama. Okay, itu satu kelebihan lah. Okay. Jadi kemudian apa lagi? Seterusnya, inilah satu dia punya kelebihan dari segi dia punya itulah ringan itu. Okey. Dan satu lagi bila kita guna pakai prefabrication, okey, bila kita pakai prefabrication, so kita secara automatik akan mengurangkan bilangan tenaga pekerja yang diguna pakai di site berkenaan. Okey. Kalau sebagai contoh, dalam keadaan biasa mungkin untuk membina sebuah rumah kita memerlukan lebih kurang 10 orang ataupun 12 orang pekerja. Okey.
Tetapi dengan menggunakan kaedah prefabrication ini, maka kita boleh berjimatkan, kita boleh guna pakai orang apa ni, seminimum 3 orang saja dah mencukupi. Okey. Sebab kat site ni dia tak buat kerja apa pun, dia cuma nak pasang je ataupun nak sambung-sambungkan dia. Ingat prefab ni maksud dia all the components, all the elements, okay, have been done at the factory lah. Okay, semua dah disiapkan di kilang. Dinding yang saiz macam ni, tinggi macam ni, tangga pun daripada dah siap-siap kat kilang. Begitu juga dengan bombong dan bahan-bahan lain lah. Okay, so all the elements lah dah siap-siap di kilang. So tugas kat site ni cuma kita nak cantumkan nasihat saja. So tak perlulah pekerja yang ramai. Okay. Dan kat sini jugalah kita nampak kat sini advantage paling besar lah. Okay, bagi kaedah pembinaan ni. Okay, prefab ni. Okay. Bukan hanya untuk timber saja ya. Dia mungkin juga untuk RC jugalah. Okay, prefab atau precast untuk RC ni, di mana dia mengurangkan tenaga pekerja. So secara automatiknya kita berjaya mengurangkan kebergantungan kepada bilangan pekerja yang ramai. Seperti mana yang kita sedia maklum lah. Okay, kat site kita sekarang ini, okay, ataupun sejak pada dulu lagi lah, kita ada ramai sangat lah. Okay, ramai sangat pekerja-pekerja asing. Daripada Indonesia, Banglanya, Myanmarnya dan macam-macam je lah. Okay. Jadi nampak sangat lah, okay, kebergantungan tenaga kerja luar sangat tinggi. Okay. Jadi untuk kes ini kita macam apa yang kita buat ialah kita dengan kaedah ini prefab ni, okay, kita berjaya mengurangkan tenaga kerja. So kebergantungan kepada bilangan pekerja ramai tersebut dapat dikurangkan. So itulah di antara advantages yang melibatkan timber. Ini secara keseluruhan ya. Okay, ini bukan untuk negara barat saja, tak, ini secara keseluruhan. Baik, when there are advantages, there must be disadvantages. Okay, mesti ada disadvantages. Okay. Baik, jadi pertama satu advantages untuk kayu ni ialah dia punya poor resistant to fire, size under 150 times 100 mm. Okay, maksudnya poor resistant maksudnya sekiranya kayu tersebut saiz dia kurang daripada saiz ini, maka dia akan cepat hangus ataupun akan cepat terbakar lah. Okey, baik. Kenapa dengan cepat ke tak cepat ke terbakar ni? Okey, penting sebab bila bangunan tu terbakar nanti, jika dia punya kadar kebakaran tersebut okey cepat, so bermaksud orang dalam bangunan tersebut memerlukan masa yang sangat singkat untuk keluar menyelamatkan diri. Okey. Kalau macam rumah kediaman ke, rumah setingkat ke, ingat tak ada masalah kot. Asal terbakar kita boleh lompat keluar je terus, kan? Tapi cuba bayangkan rumah 2 tingkat ataupun satu bangunan yang besar daripada kayu. Contohnya dewan, orang ramai dibina daripada kayu. Jadi dahlah kayu tu tersebut cepat terbakar, cepat hangus. Okay, and then orang pula ramai dalam bangunan tersebut. So memang memerlukan masa yang lama atau memerlukan masa yang lebih sedikit untuk penghuni bangunan keluar menyelamatkan diri. Tapi dengan kadar kehangusan atau kadar kerebakan api yang cepat disebabkan oleh kayu yang saiz yang kecil ni, makanya dia memendekkan, dia membahayakan lah. Okay, maksudnya tak sempat lagi orang nak keluar daripada bangunan. Okay, ramai-ramai dah hangus dalam bangunan berkenaan. Okay, mati gentung tentu maksudnya. Baik. Jadi dalam reka bentuk bangunan ni, satu benda yang perlu dipertimbangkan ialah, okay, kita kena fikir siap. Sekiranya berlaku kegagalan pada struktur bangunan, okay, berapa jumlah jangka masa yang diperlukan untuk penghuni bangunan keluar menyelamatkan diri. Itu sangat-sangat penting. Okay, kita tak boleh nak elak daripada bangunan tu hangus, terbakar, ataupun runtuh, ataupun apa-apalah, defect lah. Okay, bila berlaku bencana ni. Tapi yang penting sekarang ni, berapa agak-agak jumlah masa yang ada untuk kita keluar dan selamatkan diri. Itu sangat penting bila kita design sebuah bangunan. Baik, ni kata kat sini saiz di bawah ataupun saiz lebih kecil daripada 100.5 darab 100. Ni apa? Ini saiz kayu lah ni. Okey, ini saiz kayu. Jadi bagaimana saiz kayu diukur? Okey, ataupun bagaimana saiz kayu ditentukan? Baik, ramai berpendapat bahawasanya saiz tersebut akan ditentukan melalui berapa panjang kayu berkenaan lah. Okey, baik. Tapi kalau panjang, tapi kenapa dia ada macam ada dua bacaan kat sini? 150 darab 100 mm. Jadi sebenarnya ukuran kayu ni diukur bukan base kepada panjang. Ingat saiz kayu ni bukan diukur base kepada dia punya panjang, tetapi dia punya kerata rentas.
Okey, bayangkan sebuah kayu berloti ataupun batten lah, kayu batten biasa kita dengar. Kan contoh kayu macam tu. Okay, so dia punya panjang terpulanglah berapa. Jadi contoh panjang kayu tersebut 12 meter kan. So dia katalah panjang kayu ni dah 12 meter. Tak. Okay. Ukuran kayu ataupun saiz kayu tidak diukur based on panjang dia, tapi diukur kepada keratan rentas dia. Okay. Keratan rentas ataupun kita panggil sebagai section lah. Okay, dia punya section. Maksudnya berapa kali berapa. Okay. Pada masuk ataupun BD. Okay. So kita pergi ke sini. So ini kita buatlah dia punya kerata rentas. B breadth kelebaran, D depth. Okay, kedalaman. So meaning by 150 tu, okay, kat sini nilai dia 150 mm. Manakala 100 mm kat sini. Okay, 100 mm. Oh, tak nampak Okay. Kita buatlah kat sini in case tak nampak. So sekali lagi B sini, D sini. Okay. So yang 100 setengah tu for sure lah yang lebih tinggi. Okay, 150. Yang ni 100 mm. Okay, dan kita mesti simbolkan macam ni. X macam tu. Maksudnya kayu berloti lah ataupun kayu gergaji ataupun kayu yang telah diproses. Okay, so inilah cara bagaimana kita tentukan saiz kayu. Okay, ataupun saya padam sikit lah bagi nampak elok sikit. Okay, sekejap Okay, bagi elok sikit lah. Nak bagi kamu faham So, kita buat ukuran kayu. Macam ni. Ni nampak real sikit lah. So, this part is B and this part is D. So, yang tinggi tu biasanya kita akan mulakan yang tinggi Okay, 150 mm. Yang ni 100 mm. Okay, so kita buat X macam tu. Maksudnya tanda kayu berloti ataupun kayu digergaji. So, sekiranya saiz ini, mana-mana saiz yang lebih kecil daripada ini, mungkin mungkin 100 darab 80 katakan. Lagilah cepat dihangus. So lagi berbahayalah maksud dia. Jadi bila kita nak reka bentuk sesuatu, maksudnya mungkin kita kena setiap komponen tersebut, komponen kayu tersebut, mungkin dia punya saiz dia kena lebih besar daripada nilai inilah. Sebab apa? Sebab untuk memanjangkan lagi tempoh masa untuk dia merebak api tersebut. Itu yang pertama. Yang advantage yang kedua, disadvantage yang kedua ialah can support decay in damp situation. Tak lain tak bukanlah disebabkan oleh kelembapan. Sekiranya kayu tersebut terdedah kepada kelembapan yang tinggi setiap hari, setiap ketika, makanya kayu tersebut akan turut lembap lah. Kelembapan di sini bermaksudnya dia akan cepat menyerap air lah. Jadi bila kayu tersebut menyerap air dengan banyak, jadi sebahagian besar kandungan kayu tersebut adalah air. Dan air ni sebenarnya dia akan melemahkan struktur kayu berkenaan. Baik Jadi baik. Dan ini jadi saya lompat sikit ke bawah Dan bila dia dalam keadaan lembab, kayu tu dalam keadaan lembab, pertama kekuatan dia semakin hilang lah. Semakin berkurangan sebab banyak air kat badan dia tu. Baik. Kemudian bila dia banyak air macam tu, dia lembab macam tu. So situasi lembab ini dia akan menarik perhatian serangga-serangga perosak, terutamanya anai-anai lah, sebab anai-anai sangat suka kawasan atau benda yang lembab dan gelap. So dia akan menggalakkan anai-anai dan memang sebetul-betulnya kayu adalah makanan anai-anai. Seolah-olah orang mengantuk di sorong bantal. Baik. So baik. Dan apa? Dan selain pada thermal attacks, dia juga akan menggalakkan mold, mold ataupun algae, ataupun fungus. Dia akan menggalakkan pertumbuhan lumut ataupun algae tertentu pada struktur kayu berkenaan. Yang mana semua ni kulat ke algae ke fungus sebagainya, dia merupakan sifat parasit. Parasit. Jadi parasit ni
sifat dia akan bila dia hinggap satu tempat, so dia akan ambil, dia akan serap, dia akan ambil lah okey, segala nutrien tempat yang dia singgah tu tadi. Okey, dalam erti kata ini, kalau kayu tersebut lembap, dia akan membiak pada kayu gunaan, dan dalam masa sama dia akan menyedut ataupun dia akan dia ambil segala nutrien yang ada pada kayu gunaan lah. Kayu tersebut dah lah dia kandungan air dia tinggi, dah melemahkan struktur kayu dah. So dia serap pula zat-zat ataupun dia punya nutrien daripada kayu berkenaan. So menambahkan lagi hilangnya kekuatan kayu berkenaan. Ditambah pula dengan adanya thermal attack itu tadi. Okey, serangga ataupun menggalakkan persangka perosak. Okey, baik. Itu dia punya hubung kait. And then barulah pergi ke bawah naik atas balik. So high cost if not fabricated in factories, macam yang saya cakap tadi lah. Okey, kalau kita bina sebiji ya, okey, dan dalam jumlah yang sangat sikit, so kos pembinaan itu sangat mahal kerana kayu tersebut merupakan bahan yang sangat mahal. Okey. Baik, yang seterusnya ialah disadvantage yang seterusnya juga boleh kita nyatakan kat sini ialah apa dia? Dia punya machineries. Okey. Dependency to high tech machineries. Ya. Okey. Jadi bila kita nampak ini sangat relate dengan prefabrication tadi. Okey. Jadi yang kita baca tadi ataupun yang kita nampak tadi tu advantages dia, okey. Dia berjaya mengurangkan bilangan pekerja kat site. Okey, itu satu benda yang baguslah. Okey. Tapi ada juga dia punya disadvantages. Apa dia? Di mana kenapa dia berjaya kurangkan tenaga kat site ataupun dia mengurangkan berjaya mengurangkan tenaga pekerja kat site kerana dia menggunakan pakai jentera-jentera yang tertentu ataupun high tech machineries lah. Okey, jentera-jentera berkapasiti ataupun high technology punya machineries. Itu cerita dia. That's why dia berjaya mengurangkan tenaga pekerja. Yalah, sebab benda tu didatangkan dalam bentuk part by part Okey. Jadi nak angkat benda tu for sure lah kena pakai crane sekurang-kurangnya. So crane tu pun boleh kita consider sebagai high tech punya machineries. Okey. Baiklah. Baik. Jadi kat sini wujudnya satu kebergantungan kepada machineries. Okey. Tadi kita berjaya mengurangkan kebergantungan kepada jumlah pekerja yang ramai. Okey, that's good lah. Tapi dia ada pula dia punya backside ataupun dia punya disadvantage di mana wujud pula dependency to high tech punya machineries. Okey, kat sini perlu diingat juga lah. Okey. Jadi kita memerlukan jentera-jentera tertentu lah untuk kita mengenalikan, untuk kita siapkan satu projek lah. Okey. Tapi kena ingat juga bukan hanya machineries. Okey. Machineries ni juga memerlukan pekerja ataupun memerlukan orang untuk mengenalikan dia. Dan bila dia high tech punya machineries, okey, dia punya pekerja pun kena high tech jugalah. Okey. So pekerja ataupun orang yang mengenalikan mesin-mesin ini ataupun jentera-jentera ini kita panggil sebagai operator. Okey, memang dia pekerja tapi kita akan panggil dia sebagai nama operator. Baik, so operator dia pun kena mestilah daripada yang mempunyai pengalaman dan mempunyai kepakaran tertentulah yang bersangkutan yang berkaitan dengan mesin yang diguna pakai. So itu antara dia punya disadvantages, okey, melibatkan timber ni. Dan sekali lagi advantages dan disadvantages ini merujuk kepada secara keseluruhanlah, bukannya hanya untuk western saja. Okey. Baiklah. Jadi ini carta secara keseluruhan apa yang kita akan sentuhlah sepanjang sepanjang kita belajar berkenaan dengan timber structure ni ataupun timber building ni. Okey. Baik, bahagian pertama pun sama, bahagian kedua pun sama jugalah.
Okey, dia akan melibatkan pertama akan melibatkan types. Okey, apakah jenis-jenis kaedah pembinaan yang digunakan pakai? Okey, connector, penyambungan. Okey, apakah kaedah-kaedah penyambungan yang dilakukan? Okey, foundation, ya, kita akan tengok sekejap. Okey, foundation bangunan. Protection, okey, steel apa ni, timber ni for sure lah. Okey, walaupun dia kata dia ringan dan dia kuat, tapi masih lagi dia memerlukan some sort of protection. Okey, perlu dibuat, terutamanya protection dari segi moisture, okey, perlindungan terhadap kelembapan dan perlindungan terhadap serangan insek-insek atau serangan-serangan perosak lah. Okey. Kemudian kita tengok floor framing. Okey, dia punya kaedah pembinaan lantai. Okey, lantai kayu. Okey, macam mana Okey, macam mana? Kat western macam mana? Local kita pun macam mana? Okey, ada samaan ke atau ada perbezaan? Okey, and then exterior wall frame. Okey, exterior wall frame. Okey. Dan di sini juga, okey, dia punya kerangka, maksud kerangka dinding lah. Okey, kerangka dinding. Dan untuk makluman ya, untuk makluman bagi Western punya design ataupun Western punya method of construction, kerangka dinding dia sangat-sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kerangka dinding inilah yang akan menjamin ataupun kerangka dinding inilah yang akan menentukan kekuatan dan juga ketahanan sesuatu bangunan berkenaan. Okey, timber building lah maksud saya. Okey, dan kat sini jugalah, kat sini jugalah saya akan tunjukkan, saya akan explain kenapa, macam mana reka bentuk wall ataupun reka bentuk untuk western ni, dia akan menghasilkan, dia akan mewujudkan load bearing wall. Bagi bangunan berkenaan. Maksudnya secara automatik dinding yang telah saya sebut adalah dinding load bearing wall. Okey, dia sangat berkait rapat dengan wall frame dia ni. Okey, kerangka dinding. Okey, dan pada bahagian kedua nanti, rumah tradisional kita pun saya akan explain juga macam mana reka bentuk kita ni, okey, design kita ni akan wall tu nanti akan secara automatiknya akan menjadi termasuk dalam kategori non-load bearing wall. Okey. Baiklah. Jadi maksudnya untuk bahagian pertama, okey, untuk western tu kita akan sentuh benda ni. Okey, semua ni. Begitu juga dengan bahagian kedua nanti. Untuk rumah tradisional pun kita akan tengok benda-benda yang sama juga. Okey. Baik. Jadi kita akan teruskan dengan apa kita panggil sebagai bahagian pertama lah. Okey, tengok dulu. Okey, tengok dulu types. Okey. Di mana types ni ada dua jenis platform frame dan juga balloon frame. Okey, platform dan juga balloon. Okey, mari kita pergi yang bahagian yang bahagian yang pertama lah. Okey, untuk ini. Dan kita akan bersambung dalam video yang seterusnya ya. Okey, baik.